Ibrahim hijrah ke Palestin. Saya ringkas-ringkas saja, ya. Jadi berdasar kepada data-data arkeologi, saya tidak buktikan di sini, ya, sebab kebanyakannya sebenarnya sudah terbukti. Dan beberapa kajian yang dibuat oleh sejarawan Muslim, ya, disebut bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal daripada kawasan yang sekarang ini dikenali sebagai Iraq, ya, di lembah Sungai Furat. Mereka ini berasal daripada sana, dan setelah berlakunya kita tahu, ya, pergolakan dengan Raja Namrud, ya, apabila Raja Namrud memerintah supaya Nabi Ibrahim dibakar, kan, kita pun tahu ceritanya, sehingga Allah memerintahkan supaya api tidak membakar, ya, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya, itu sabit dalam Al-Quran. Kemudian tarikh ketika Nabi Ibrahim berhijrah itu ialah pada abad yang ke-19 sebelum Masihi. Satu abad berapa tahun, tuan-tuan? 100 tahun. Maknanya 19 abad, ya, maknanya 1900 tahun sebelum Masihi. Okey, ya. Kalaulah Nabi Ibrahim ini golongan atau orang pertama yang hijrah ke sana, ya, kemungkinan orang-orang Yahudi sekarang boleh klaim mengatakan bahawasanya Palestin ataupun bumi Kanaan ini milik mereka. Tetapi kita nak tengok, ada ke orang duduk di sana sebelum tu? Ya. Jadi dalam tafsir kita tahu, ya, menyebut bahawasanya kawasan yang disebut sebagai tempat yang didatangi ataupun Nabi Ibrahim tinggal, ya, bersama dengan isterinya Sarah itu ialah satu kawasan yang dipanggil sebagai Al-Khalil. Al-Khalil ini adalah gelaran, kan, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang sekarang ini juga dikenali tempat ini sebagai Hebron, ya. Jadi di sana dia tinggal bersama Nabi Lut, walaupun dalam setengah riwayat nanti menyebut Nabi Lut pergi ataupun turun ke satu kawasan di sebelah selatan yang dipanggil sebagai kawasan kaum ataupun Bani Sadom, ya, yang mereka ini bertempat di tempat kawasan moden ini dipanggil sebagai Laut Mati lah, ya, Al-Bahrul Mayyit, ya, kawasan yang berlaku azab Allah Subhanahu Wa Taala di sana, ya. Jadi saya ambil dalam Quran, ada dalam suratul Anbiya, ya, surah yang ke-21. Saya ambil ayat yang paling bawah yang ke-71 itu. Al-Quran menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa najjaynahu wa lutan ilal ar allati barakna fiha lil alamin. Jadi ayat ini jelas memberitahu kepada kita bahawasanya bumi Palestin ataupun bumi Kanaan, ya, adalah bumi yang disebut sebagai allati barakna fiha, ya, bumi yang kami berkati padanya. Okey. Dalam ayat-ayat lain nanti kita tahu seperti mana dalam surah Al-Isra, kan, yang saban tahun kita baca subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Di sini allati barakna fiha, ya. Jadi perkataan berkat itu masih ada walaupun penggunaan huruf jar yang sedikit berbeza, ya. Di sini fiha, di sana haula. Walaupun haula ini kata para ulama bahasa termasuk bukan dalam huruf jar tetapi dalam zaraf zaman ataupun zaraf makan, ya. Seterusnya penduduk asal Palestin, okey, ya. Tadi saya sebut berapa abad sebelum berapa abad sebelum Masihi Nabi Ibrahim dan juga keluarganya berhijrah ke Palestin? 1900, kan? Maknanya 19 abad. Pada tahun 3000 sebelum Masihi, satu kabilah yang bernama Al-Finiqiyah ataupun Al-Finiqiyin dalam bahasa Arab, ya, yang disebut sebagai Phoenician ini. Mereka berhijrah daripada semenanjung Arab menuju ke utara, ya, kawasan di antara dua sungai, ya. Kawasan di antara dua sungai ini akhirnya menjadi logo ataupun lambang kepada Israel. Kalau tuan-tuan tengok bendera Israel sekarang ni, dia terdiri daripada dua jalur, ya, satu jalur atas, satu jalur bawah, ya. Kalau baca dia punya cerita di sebalik jalur itu, ya, tak pastilah jalur gemilang ke tidak, ya, tapi yang atas itu merujuk kepada Sungai Furat, ya, Sungai Furat ataupun dipanggil sebagai Euphrates. Yang di bawah itu ialah Sungai Nil, ya, yang berada di negara Mesir. Sebab apa mereka merujuk dua kawasan ini? Sebab inilah dua sungai yang mereka sebut berada di tengah-tengah itu tanah suci mereka, ya, ataupun disebut sebagai al-ardu wara'an nahrain ataupun al-ardu bainan nahrain, ya, satu kawasan di antara dua sungai, ya, ataupun kita biasa dengar the land between two rivers, kan. Mungkin kita pernah tengok dokumentari cerita tentang bagaimana kawasan yang dibangunkan, ya, kawasan asalnya ialah gurun tetapi akhirnya sudah tumbuh pokok-pokok dan seumpamanya. Nanti kita akan tengok, saya akan kaitkan dengan syajarul yahud, yakni pokok gharqad, ya, yang disebut sebagai pokok Yahudi. Okey, itu
Phoenician 3000 tahun sebelum Masihi. Maknanya mereka penduduk asal. Datang 2500 tahun selepas itu, ya, tahun 2500 sebelum Masihi, maka inilah satu lagi kabilah yang katanya mereka ini juga daripada bangsa Arab, ya, Kan'an, yang asalnya duduk di Jazirah Arabiah, ya, ataupun semenanjung Arab. Mereka akhirnya menuju ke utara, ke satu kawasan yang dipanggil sebagai tebing barat lah, ya. Walaupun bukanlah mesti bermakna tebing barat West Bank yang ada sekarang ini, tetapi ia merujuk kepada kawasan yang dipanggil sebagai Jordan lah, ya. Kawasan sekarang ni sebagai Jordan, ya. Cuma kalau kita tengok dalam peta, yang disebut sebagai Jordan ini sebenarnya ialah East Bank, ya. Yang disebut sebagai West Bank itu kawasan yang sekarang ini dimiliki ataupun ditawan oleh Yahudi, ya, laknatullahi alaihim. Jadi mereka inilah yang duduk lebih awal daripada kedatangan Nabi Ibrahim. Jadi kalaulah bangsa Yahudi itu menganggap bahawasanya Nabi Ibrahim itu, ya, yang mereka anggap sebagai Ibrani, ataupun Yahudi, walaupun Quran menafikan, ya, Quran dah sebut kan, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, ya. Bila orang Yahudi menganggap bahawasanya Nabi Ibrahim itu Yahudi, Allah sebut makana Ibrahimu Yahudian, bukanlah Ibrahim itu seorang Yahudi. Orang Nasrani pula kata, dia kata kalau bukan Yahudi makna Nasrani. Quran sebut juga, ya, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, makna Yahudi pun bukan, Nasrani pun bukan. Jadi bila Yahudi pun tak boleh claim Ibrahim, Nasrani pun tak boleh claim, maka orang-orang musyrikin Mekah, sebab dia kata kamilah yang mewarisi adat istiadat ritual agama Ibrahim. Cuba tengok siapa yang buat haji setiap tahun? Kami, orang-orang Quraisy, ya, yang bertawaf mengelilingi Kaabah, yang melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, walaupun penuh dengan khurafat dan bid'ah, kita kata, dalam amalan mereka. Akhirnya Quran sambung lagi kan, apa ceritanya? Quran kata, ya, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, ya, walakin kana hanifan muslimah. Tetapi kata Allah, Ibrahim itu ialah hanif, ya, yang beragama dengan agama hanif, dan dianya muslim, ya, muslim dia, ya, wa makana minal musyrikin, dan tidak juga Ibrahim itu di kalangan orang musyrik. Musyrik ni mana penyembah berhala lah, ya, yang bukan beriman dengan agama samawi, mana tertolak semua. Siapa nak rujuk Ibrahim itu sebagai bangsa dia ataupun agama dia? Jawapannya tidak, kita kata, melainkan orang yang beriman dengan agama Islam, ya, jelas dalam ayat tersebut. Okey, jadi oleh kerana hujah mereka mengatakan bahawasanya Yahudi ni, Ibrahim ini adalah orang asal, ya, ataupun pengasas kepada agama mereka yang bercakap dengan bahasa Ibraniah, ya, dalam kitab yang saya sebut sebagai Misru Qabla al-Islam tadi, yang ditulis oleh Dr. Abdul Sabur Syahin, dia menyebut bahawasanya bahasa yang diguna pakai oleh Nabi Ibrahim itu adalah bahasa Kaldaniah, ya, bukan Kaldai, ya, Kaldaniah, bahasa Kaldaniah, ya. Sebab apa? Nanti kita akan buktikan. Okey, orang Palestin pada tahun 1200, ya, sebuah kabilah datang lagi. Ini cerita tentang Palestin lah, ya. Cuma kalau mereka mengatakan Palestin bukan penduduk asal, kita boleh terima lagi, ya. Tetapi di sana telah berlaku perkahwinan campur, ya, berlaku mixed marriage di antara kabilah Palestin dengan orang-orang Kanaan, yang akhirnya mereka ini dipanggil sebagai Filistiniun, ya, ataupun tempat yang mereka duduk sebagai Ardul Filistin, ya. Okey, Yahudi saya tidak perpanjangkan. Kita tahu Yahudi itu diambil daripada Yahuda, ya, ataupun Yahuza, yang merupakan anak keempat daripada isteri pertama Nabi Yaqub, kan? Saya dah tunjuk tadi, ya. Saya tak detailkan. Saya nak pergi sedikit, keluar sikit, ya, exit sikit, nak cerita tentang pendekatan Sayyid Qutb dalam tafsir Al-Quran, dalam Fi Zilalil Quran, ya. Ini saya cuba kaitkan sebab apa? Sebab apabila kita cerita tentang Bani Israel, ya, di dalam Al-Quran, boleh kata cerita tentang Bani Israel ni daripada mula, ya, daripada, ada orang kata cerita Bani Israel ni daripada daripada Al-Baqarah, sebenarnya daripada Al-Fatihah lagi, kan, ya. Di sana ada perkataan Al-Maghdub, ya, Al-Maghdub. Jadi Al-Maghdub, ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, kan, ya, yang bukan orang yang dimurkai. Al-Maghdub ini orang yang dimurkai ke atas mereka. Siapa dia? Orang-orang Yahudi lah, yang mengetahui Nabi, yang kenal akan Nabi, kan, ya. Quran menyebut orang-orang yang, ya, allazina atainahumul kitab, ya, siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal akan Rasulullah ini seperti mana mereka kenal akan
akan anak-anak mereka sendiri. Sebab apa? Sebab mereka tahu ciri-ciri yang ada pada Nabi itu seperti mana disebut oleh kitab-kitab mereka. Ya, tetapi mereka tidak beriman, kan? Quran sebut begitu. Okey.